Anda pasti setuju kalau saya katakan antara puak yang paling cukup susah untuk dicerdikkan ialah anak-anak papa. Letaklah cikgu yang paling power dalam sejarah sekalipun, dia pun akan angkat bendera putih. Surrender, tak mampu untuk mencerdikkan anak-anak papa yang seolah-olahnya telah kenyang terminum air kaki pimpinan kesayangan mereka. Kita intro dulu! Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ada di antara anda yang pelik. Kenapa video Papa Berry pada kali ini dibuat dalam format memanjang macam ini? Ini merupakan satu eksperimen saya sebab saya tahu kebanyakan daripada anda menonton video-video saya menggunakan handphone. Tak ramai yang gunakan laptop ataupun menggunakan smart TV dan sebagainya. Dan biasanya kalau kita gunakan handphone, kita punya viewing experience akan memanjang macam ini dalam bentuk vertikal. Jadinya saya akan cuba buat video dalam keadaan macam ini untuk tengok anda punya reaksi. Adakah anda suka ataupun sebaliknya? Kalau anda suka ataupun tak suka ataupun ada apa-apa cadangan lain, boleh nyatakan dekat ruangan komen nanti insya-Allah. Kita balik pada isu kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam saya katakan tadi, antara pihak yang cukup susah untuk dicerdikkan ialah anak-anak papa. Kenapa saya kata macam itu? Sekarang ini kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ringgit kita memang tengah bermasalah. Merudum dengan teruknya berbanding dengan US dollar. Dah capai pun kadar yang paling rendah dalam tempoh 26 tahun pada minggu lepas. Dan benda ini sebenarnya sangat-sangat merisaukan. Tetapi bila kita keluarkan perkara ini, bila kita hujahkan perkara ini, anak-anak papa kata, kenapa kita nak bising-bising? Kenapa nak kecoh-kecoh? Sedangkan kita tidak berbelanja pun menggunakan US dollar. Kita bukannya pergi ke New York, kita tak pergi pun ke Los Angeles untuk beli barangan dekat sana. Kita duduk Malaysia saja, kita belanja gunakan ringgit Malaysia. Jadi tak payah nak duk kecoh sangat pasal dolar Amerika makin meningkat ke, ringgit makin merudum ke apa-apa ke. Itu semua poyok, kata mereka. Dan benda ini bukan kata anak papa saja tau. Kalau tak menjadi kesalahan saya, Rafizi pun ada keluarkan kenyataan yang sama dulu. Kalau tak salah saya lah kan. Cumanya saya tak dapat nak cari video tersebut untuk dijadikan bukti kepada anda. Tetapi tak apalah. Kita ambil hujah anak-anak papa ini yang mengatakan bahawa kita tak payah risau pasal kejatuhan nilai ringgit berbanding US dollar sebab kita tidak berbelanja menggunakan US dollar. Dari satu segi betul lah, kita tidak berbelanja menggunakan US dollar. Kita gunakan ringgit Malaysia dekat negara kita ini. Tetapi rasa-rasanya anak-anak papa ini terlupa ataupun mungkin buat-buat lupa yang negara kita ini bukanlah negara yang tak import mana-mana barangan. Betul, negara kita ini merupakan antara pengeluar utama dunia untuk beberapa produk. Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga tetap mengimport beberapa benda yang essential untuk rakyat Malaysia seperti beras sebagai contohnya. Beras tempatan hanya mampu untuk menampung keperluan antara 60 hingga ke 70% sahaja rakyat Malaysia. Jadi selebihnya antara 30 ke 40% ini kita terpaksa import daripada luar. Macam tu juga dengan bahan makanan, bahan mentah lain seperti bawang kita import, tomato kita import. Banyak lagi benda yang kita import sebenarnya. Jadinya tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita ada import barangan-barangan ini akan memberikan kesan kepada harga barangan dekat jualan tempatan. Sebab kita bayar benda-benda yang kita import ini menggunakan US dollar. Kita dah bayar pakai RM. Kena faham benda itu sebenarnya. Bila nilai dolar ini meningkat ataupun lebih tepat lagi ringgit kita melemah, ini akan menyebabkan nilai belian import kita itu makin lama makin meninggi. Dan bila nilai belian import itu makin meninggi, kosnya makin besar. Bila kos makin besar, peniaga-peniaga ini, pengimport-pengimport ini akan menyerahkan kerugian mereka kepada siapa? Kepada end user lah. Kepada kita sebagai pengguna, kita yang kena masalahnya kan. Sebagai contoh mudah saya nak berikan kepada anda dalam video ini. Katakanlah, satu barang ini kita import harga dia $100. Dulu nilai $1 bersamaan dengan RM4 Malaysia sebagai contohnya. Jadi bila kita nak beli barang itu, kita terpaksa membayar RM400 sebab nilainya $1 bersamaan dengan RM4 Malaysia. Tetapi sekarang ini harganya dah berubah. Harganya tetap sama tau, jual $100. Tetapi oleh kerana nilai ringgit kita sudah menjadi RM4.80 untuk setiap dolar Amerika, bermaksud untuk barang yang harganya sama $100, kita terpaksa membayar RM480 pula. Ada ekstra RM80 dekat situ. Dan ekstra ini merupakan kerugian kepada pengimport.
di mana pengimport dia tak nak tanggung kerugian ini, dia akan serapkan kepada pemborong. Pemborong tak nak tanggung kerugian ini, dia akan serapkan kepada peruncit. Peruncit pun tak nak serap kerugian ini, dia akan serapkan kepada siapa? Dia akan serapkan kepada harga barangan yang kita semua beli. Sebab itu sekarang ini kita dapat rumutan, harga bawang naik, harga tomato naik, harga daging naik, semua harga naik masalah ketika ini dek kerana nilai import kita yang semakin lama semakin meninggi. Dan ini juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara teknikalnya memberikan kesan kepada nilai lebihan imbangan dagang kita ataupun current account surplus. Baru-baru ini saya telah mengeluarkan satu video. Kita punya current account surplus kita, lebihan imbangan dagang kita mencatatkan nilai yang paling rendah dalam sejarah. Kalau dulu zaman Perikatan Nasional, dia punya lebihan imbangan dagang ialah lebih kurang 25 bilion ringgit. Tetapi sampai kerajaan pada ketika ini, kerajaan Madani ini, kita punya current account surplus, lebihan imbangan dagang kita hanya mencatatkan nilai 253 juta ringgit. Bayang tak dekat situ betapa jauhnya dia punya drop. Dan ini sebenarnya ada kaitan dengan nilai ringgit kita yang semakin lama semakin melemah. Walaupun mungkinlah dia punya imbalan itu lebih kurang sama dan sebagainya kan. Tetapi dek kerana nilai ringgit kita yang melemah menyebabkan duit yang kita terpaksa bayar untuk mendapatkan barangan-barangan tersebut menjadi semakin banyak. Dan inilah yang menyebabkan kita ini sedang mengalami krisis harga makanan yang tengah lain macam teruknya pada ketika ini. Dan di sini saya nak beritahu anak papa, tolong faham perkara ini betul-betul. Tolong berhenti mengeluarkan hujah-hujah dan juga naratif-naratif yang tak masuk akal serta yang sangat-sangat tak cerdik ini. Campakkan naratif anda yang tak cerdik itu ke dalam longkang dan tolong dengar perkara yang sebenarnya. Akui sahaja, sekarang ini ada something wrong somewhere dengan ekonomi negara kita ini. Dan sebenarnya kejatuhan nilai ringgit ini merupakan satu krisis nasional. Bukan kata-kata saya, tetapi kata-kata Mamat ini. Bila benda paling besar jadi, mata wang jatuh sampai RM4.5 untuk $1. Satu patah pun tak keluar daripada dia selesai. Boleh tanya Datuk Seri Anwar masa 1997-98. Bila mata wang kita jatuh dan jatuh, itu krisis nasional. Dia ada kesan kepada semua rakyat. Nampak tak? Rafiz Ramli pernah mengatakan tak lama pun, baru tahun 2022. Dia kata kejatuhan nilai ringgit adalah merupakan krisis nasional dan benda ini tidak boleh dipandang sepi. Dan sekarang ini krisis kita makin teruk. Ringgit kita jatuh ke nilai yang paling rendah dalam tempoh 26 tahun. Adakah ianya bukan lagi krisis nasional, wahai Rafizi? Dan menyebut tentang Rafizi ini, tuan-tuan dan puan sekalian, beliau jugalah yang pernah mengatakan satu ketika dahulu bahawa penyokong-penyokong walaun akan terduduk dengan strategi beliau. Sekarang ini memang sungguhlah seluruh rakyat Malaysia terduduk kerana harga yang begitu mahal, kos-kos yang makin meninggi, ringgit yang makin merundum, ekspor kita yang makin menyusut, FDI kita yang tunggang terbalik, semua sekali menyebabkan rakyat pada ketika ini terduduk keresahan, tak tahu nak buat apa masalahnya. Dan yang memburukkan lagi keadaan, kita ada sebuah kerajaan yang sangat-sangat clueless, yang tak tahu apa yang hendak dibuat. Tetapi nak macam mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Mereka masih lagi kerajaan dan oleh kerana mereka ini kerajaan, mereka boleh buat apa sahaja yang mereka suka. Sebab Sani Hamzan dah kata awal-awal benda ini dan kita hadap je lah 4 tahun lagi. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.